Assalamualaikum everybody. Siapa yang boleh buka ke kamera, buka lah kamera kerana nampaknya saya dengan Sayuti dengan Rohaya je yang ada. Ya, Nurul dah masuk. Alhamdulillah. Okay, good. Selamat datang. Welcome everybody to the Parent Help Parent Forum. Ya, di mana forum di mana ibu bapa membantu ibu bapa, di mana ibu bapa ada apa-apa persoalan yang mereka nak tanya. Ibu bapa ada apa-apa permasalahan yang nak dikemukakan, ibu bapa yang lain dalam forum ini yang akan membantu, memberi cadangan berdasarkan kepada pengalaman mereka atau berdasarkan kepada pembelajaran mereka. Kalau mereka tak mengalami pun, at least mereka dah belajar benda tu, ya. Dia boleh kongsikan di sini. So ini adalah satu forum untuk parents. Ya, bukan untuk kita sembang-sembang, tak. Ya, kita nak menyelesaikan permasalahan yang real dan kita nak jawapan-jawapan yang real daripada ibu bapa. Ya, so hari ini dia punya tema ialah teens. Oh my teens. Oh my teens, bukan oh my English, bukan oh my teens. So bila kita nak kata teens tu ialah kita kata remaja dan isu-isu remaja. Ya. So untuk memulakan sementara tunggu beberapa orang nak masuk ni, Rohaya akan just go over the rules dia sikit dan memberi sikit definisi kot apa dia teens, ya. Yeah, more or less. Okay. Alright, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Dengar tak sekarang ni? Sihat-sihat. Harap-harapnya. Okay, I just go through lah sikit rules seperti biasa. Setiap malam Ahad, rules dia adalah dalam Parent Help Parent ni kita nak membantu antara sesama lain. Jadi tuan-puan silakan share tuan-puan punya tips ataupun solusi kepada persoalan daripada parent yang bertanya. Okey, dia punya rules juga adalah kita tak mau analyse orang tu punya problem. Maksudnya kita tak akan tanya dia, oh anak ni umur berapa, selalu ke benda ni terjadi, bila jadi macam ni, puan macam buat macam mana. So kita tak nak analyse sebabnya hanya parents tu saja yang tahu apa yang sebenar-benarnya berlaku dalam rumah dia, dia dengan anak dia, macam mana perhubungan semua hanya dia saja yang tahu. So kalau kita analyse pun kita mungkin tak dapat pergi ke root cause dia. Jadi kita punya objektif adalah untuk memberikan sebanyak mungkin alternatif supaya parent yang ada isu ni boleh cuba. Lepas tu satu lagi ialah straight to the point dengan isunya, dan bila nyatakan isu tu hopefully janganlah panjang-panjang sangat sebab kita nak dapatkan sebanyak mungkin solusi. Kalau kita cakap pasal problem saja memang akan ambil masa yang lama lah. Jadi bagi tahu masalah dia apa, lepas tu nak apa objektif yang tuan-puan, apa yang solusi yang tuan-puan nak. Contohnya daripada cakap saya tak nak dah anak saya ni susah nak bercakap, susah nak share dengan saya. Jadi daripada cakap macam tu, cakap dengan semua parent, saya nak anak saya ni lebih terbuka dengan saya. Jadi macam mana saya nak buat? Contoh. Okey. Jadi setakat tu simple je rules dia. So dia punya tema hari ni adalah oh my teens. So apa saja permasalahan yang tuan-tuan puan nak kemukakan, sebanyak yang mungkin kaitkan kepada tema tu. Kalau tak boleh, then we open kepada apa saja isu yang tuan-tuan puan nak kemukakan, atau tak semestinya ada isu. Mungkin ada satu soalan yang dah lama nak tanya tapi tak tahu siapa nak tanya. Ini adalah tempatnya. Okay. So let's open. Tuan-tuan puan, sekiranya ada permasalahan atau persoalan yang nak ditanyakan, inilah masanya. Boleh angkat tangan. Elok bersuara kerana kami nak utamakan orang yang bersuara daripada orang yang kat chat. Kerana orang yang bersuara tu dia nak sesuatu. So, come on. Tuan-tuan puan, silakan. Malu bangau. Inilah masanya. Ada siapa-siapa ke? Oh, ini semua tak ada permasalahan. Ni Kak Jin masuk ni semua orang tak ada permasalahan.
Semua tak ada masalah tak? Semua masalah saya. Come on. If you have if you have a question to ask with regards to the team hari ini, teenagers, ya, Remaja. atau permasalahan yang dengan mereka, ya, inilah masa ni. Kami tak ada teenagers lagi, so you know. On the way ke Yeah, situ. yeah. Yang sulung baru 10 tahun ni. Jadi memang dah nak masuk fasa tu lah sebenarnya. On the way ke situ. Jadi bila teenager ni memang satu fasa yang sangat mencabar lah, sebab dia transition kan antara budak-budak ke dewasa. Jadi banyak sangat benda yang berlaku dalam diri dia. So many things going on dengan changes of hormone dia, dengan perkembangan minda dia, dah mula nak berfikir macam dewasa, tapi ada juga sikit anak-anak dia kat situ, ciri-ciri dia. Jadi memang orang kata stage yang haywire sikit lah, stage ni lah. So masa tu lah dia nak rasa more capable, more dianggap seperti adult. Dalam masa yang sama feelings dia nak kena dilayan juga, sama macam anak-anak kecil lah. Macam contohnya diberi attention semua dan sebagainya. Jadi memang mencabar. So ada tak tuan puan, mungkin okey kalau tidak ada soalan ke, mungkin nak kongsi satu experience ke dengan remaja, bila ada anak remaja ni, apa orang kata satu isu yang quite common lah, dan tuan puan melalui benda tu dan tuan puan berjaya untuk selesaikan, insyaAllah. Ada ke? Saya rasa ramai kat sini. Yes. Kakak-kakak kita. Siapa di sana? Dina. Ya. Silakan Boleh Dina. ke Dina? Okay. Boleh Dina. Boleh. Mana dia? Sebab tak ada orang cakap, Dina cakap lah. Patutlah aku tak nampak muka. Okay. Dina. Sorry. Anak Dina yang sulung 18, yang nombor 2 17, yang nombor 3 15. Yang nombor 1, nombor 2 lelaki, yang nombor 3 perempuan. Okey, so antara perkara yang mencabar, ni sebab dekat chat ada yang bagi tahu kata dia tak ada lagi anak remaja kan. So ni preparation lah kan. It's good for you untuk bersedia lah. Macam Dina cembera tak tahu, ya Allah kan, tiba-tiba nak kena beradab kan. Okay. Satu perkara yang pertama lah yang akan kita hadapi adalah bila anak balik. Kan. So pada masa tu kita dulu Dina first time anak, sebab adik-beradik Dina perempuan semua, jadi tak bisa tengok orang lelaki macam mana. Okay. Lepas tu so macam tak tahu macam mana, kita tak tengok practically lah, maksudnya kita tak tengok depan mata kita macam mana kita ada adik lelaki, kalau kita ada abang lain sikit. Dan ini macam tak bisa tengok kan. Waktu tu sangat mencabar kan. Baik, jadi macam apa benda nak kena cerita dekat dia kan, apa benda nak kena habang dekat dia kan. Dan waktu tu pula dia tak ada ayah kan. Baik, jadi sangat mengharu birukan lah masa tu kan. So bagi yang tak ada lagi anak yang nak balik, ini adalah perkara pertama lah yang nak kena nak kena sedia bila anak dah sampai stage dia dah balik. Okey, kalau kita kata anak waktu kecil ni kita sangat benda yang paling challenging adalah tantrum, which is tajuk minggu lepas. Thank you. Bila anak remaja ni sebenarnya hari tu waktu dia kecil kita sangat emosi bila dia tantrum. Kita punya kawalan emosi kita sangat diperlukan waktu dia tantrum. Tapi waktu anak remaja kita akan jadi tercabar dengan diamnya anak. Dia dah lain. Diam dia. Bila dia diam kita risau. What is happening? Kan? Kenapa diam? Kan? Okey, tu Dina nak cerita pengalaman Dina lah. So kalau macam waktu anak kecil tu memang kita banyak habis tenaga. Kan? Memang physically lah, tenaga fizikal. Tetapi bila anak dah makin besar ni, kita akan banyak bermain dengan emosi. Kita akan banyak bermain dengan perasaan. Komunikasi. Penat feeling pula. Komunikasi kan. Jadi komunikasi lah perkara yang paling penting bila anak dah jadi remaja. Dan at one point dia pun akan mula couple.
Couple. Okay. Mula berminat, mula berminat dengan Dina, tolong translate couple tu kerana saya ni tak pernah dengar perkataan-perkataan macam ni. Saya dah umur 50, tak tahulah perkataan Bila dia dah mula tiba-tiba Tintong, okey, Tintong faham. Tintong faham. Terima kasih. tiba-tiba dia macam nak kenalkan, okay Umi, this is your future menantu. Allah. Okay. Fuyoh. Waktu tu memang pening kan. So waktu Dina ada cabaran yang macam tu. So perkara pertama Dina buat syukur dulu. Kan sebab itulah yang belajar sama ni, syukur dulu. Bila tanya first thing yang Dina tanya, girlfriend tu laki ke perempuan? So bila dia jawab perempuan, to make sure. bila dia jawab perempuan, alhamdulillah. Kan kita nak kawal emosi kita dulu kan. And then baru kita slow talk. Kan? Okay, pasal kita akan perkenalkan pasal jodoh. But then alhamdulillah ilmu PLF ni banyak sangat membantu Dina untuk memudah cara anak-anak Dina bila remaja lah. Kan, so Dina boleh terangkan dengan baik dan Dina punya style tak halang. Anak nak apa tak halang, but then Dina ada guideline. Kan? Dia saat lagi dia putih sendiri je. Berapa kali dah putih. Itu kan maknya doakan kan? Tak doa. Kalau jodoh hampa Umi terima. Kalau bukan jodoh hampa Umi nak kata lagu mana dia terima dah. Okey. Kita share sikit guideline. Kau orang lain boleh copy. Okey, contohlah macam ni. Dina cerita pasal jodoh. Jodoh dia ada 3 perkara saja dalam hidup kita ni yang kita yang Allah dah tetapkan ataupun yang kita sebut sebagai takdir yang mubram. Jadi dia takdir yang memang tak boleh nak ubah, iaitu rezeki kita, ajal kita dan juga jodoh kita. Dan yang Allah dah tentukan dan tak boleh nak diubah ni, walaupun dalam 3 perkara ni bukanlah semua aspek dalam tiga perkara ni, tapi sebenarnya macam rezeki kita yang Allah dah tetapkan optimum kita punya rezeki. Kalau kita usaha lagi kita dapat lebih lagi. Dalam maut, dalam kematian kita yang Allah dah tentukan adalah tentang masa saat kita akan mati, tapi Allah tak tentukan macam mana kita akan mati. Itu bergantung kepada cara macam mana kita hidup. Dan jodoh Allah dah tetapkan siapa orang dia, tapi bagaimana orang dia Allah tak tetapkan. Bergantung kepada macam mana kita. Kan? Jadi Dina sebutlah, kita nak jodoh yang baik, kita perbaik diri kita. Kita tak payah perbaik jodoh kita. Kan? Sebab Allah dah janji. So Dina cerita kat dua-dua orang benda-benda macam itulah. Dua-duanya? Dua-dualah. Maksudnya laki dan perempuan. Tapi memang tak bagilah panggil Umi. Yang tu melampau sangat. Dia panggil makcik lah waktu tu. Kena panggil makcik dulu. Okay. Tapi berdepan lah berdua-dua ni. Dina pergi jumpa dia berasingan. Dina tak bagi. Kalau kita bagi jumpa sekali lagi nampak macam kita galak kan nak berjumpa kan. Ya betul. Alright. Thank you Dina. Okay, terima kasih Dina. Warm up kita. Pengalaman tuan-tuan perempuan menguruskan anak-anak remaja. Ya, Dina dah open up cerita tentang anak-anak dia ting-tong atau dalam bahasa orang muda ni couple. Tiba-tiba berbalik calon. Sebab macam mana yang dia uruskan. Alright, tuan-tuan. Sekiranya ada permasalahan atau nak kongsikan nak kongsikan experience dan solution tuan-puan. Boleh kongsikan sebab mungkin ada parent kat luar sana macam malu-malu nak tanya, tapi benda yang Dina dah lalu tu memang tengah menghadapi benda tu. Jadi dah jawab soalan kan. Jadi silakan parent-parent yang nak share apa-apa pasal remaja ni. Atau ada permasalahan yang nak minta tolong. Inilah masanya. Come on. Sila. Siapakah? Kita share, tengok. Kak Lani saja ada benda nak share je. Ya. Di depan je dengan skrin tu kan. Aku ada ramai ni anak tono ni. Tak, sebab dia tengok. Dia pakai
laptop anak pakai laptop saya. Itu yang tengok apa benda kamera dia ni. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, sebenarnya nak tengah standby buku nak ambil tips. Daripada yang lain, nak tahu pengalaman yang lain macam mana kan. Okay, basically saya ada 2 orang anak, anak kandung lah, yang lain kebanyakan anak buah dan juga student saya sendiri. So saya ada 2 orang anak, yang seorang umur 22 tahun ini dan seorang lagi berumur 17. Okay, 17 tahun. So of course lah, these two ni different sangat, yang sampai membuatkan saya berhenti kerja. Okay. Yang saya berhenti kerja masa anak saya yang sulung umur 15 tahun. Okay. So saya memang background tu belakang tu. Memang panjang. Belikan dia tudung lah ni. Tolong belikan dia tudung, sian ha. Rizal suruh belikan tudung untuk you. Saya lebih suka free hair panas. Dia kata dia suka free hair panas. My God. Okay. Okay, so apa nama, basically cabaran ni besar sikit sebab ada, okay, for those yang tak tahu mungkin sebab ni kita ada kira anak-anak ni dalam broken family lah, sebab I'm a single mother. So for us is that it's very cabaran for me especially sebab nak pastikan yang sebab anak-anak ni mula-mula masa remaja, Faris dan juga anak saya juga Farihin ni duduk pelaf. Okay, dia orang agak rebel lepas kejadian tu dia orang agak rebel, and then sangat dia orang risau, dia ada kerisauan, anxiety, yang mana mereka akan dapat less kasih sayang, kita akan berebut sana sini, kita akan hilang akan terputus persalinan antara 2 keluarga and so on. But alhamdulillah, me and my ex, we are memang very we do our level best as a parents. Okay, we don't want this thing happen, and we give our promise to our kids that dia akan dapat lebih daripada yang mana parents duduk sebumbung. We will do that, saya kata kan. Even kita pun tak pindah, kita pun dekat stay tempat yang sama. Relationship saya dengan ex-in-law memang baik. Okay, alhamdulillah. It's just that masih lagi tak dapat membantu, our words masih lagi tak dapat meredakan mereka yang rebel masa tu. Okay, so masa tu cabaran. What did you do? Action speak louder than words, right? Okay, so maksudnya We show. Pulas telinga. Tak. We show. Tak. No. We show. Tak, words tak boleh membantu dekat sini. Dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Okay. Ini yang saya experience. So what do you show? We walk the talk translator. Okay. Okay, we walk the talk. Maksudnya whatever that we promise, we keep our promise. So antaranya we all berbagi-bagi. So macam basically 5 days dekat rumah saya dan 2 days dekat rumah ayahnya. Reason why sebab saya ada kelebihan sedikit untuk mengajar anak-anak sendiri. Okay. So kita kompromi. For example, if anything like I cakap, okay, ayah, ibu ada ni. So you know the conversation dalam tu masih lagi tak nampak macam kita just physically separated, but we still can communicate. Correct. Okay. So akan cakap, okay, ibu, ayah, ibu ada ni, ayah ni boleh ambil anak punya ni tak, something like that. Right. Okay. Okay. So itu pun masih lagi. It takes years for me untuk ledakan mereka. Show dia orang macam mana. Memang saya saya ikut flow. That doesn't mean that I cakap I ikut flow tu I langgar rules, tak. Right. Okay, I langgar tak. Macam Dina tadi lah. Dina kata apa? Dia lebih kurang macam tu. Memang saya friends lah. Kira saya ni sekarang ni BFF dia orang, girlfriend dia orang, and moms dia orang, sister dia orang, semua ada. Sebab luckily memang anak saya duduk lelaki. So kalau saya perempuan saya memang tak pandai. Sebab duduk lelaki. Keluarga saya semua lelaki. I'm the only girl. Okay. Okay, I'm the only girl. So fahamlah keperluan tu kan. So I a bit kasar. So bila saya kasar, saya boleh jalan dengan anak-anak. Nak pergi apa pun saya memang, bila kita kata no untuk diorang bersosial, I faham that I kena ada replacement. For instance, I cakap no, you cannot watch movie at the cinema with your friends.
for Right. instance, right? So I kena replace lah. How about you go with me? Okay. Okay, something like that. Okay, you can go with me. Whatever movie you want, I follow. Okay, you cannot go karaoke with your friends. How about you go with me? Sampai kalau dia lagu K-pop pun, I like K-pop lah. Paling saya Join K-pop. Dufan dengan sekali. K-pop lah. Ya. Tak apa, tapi you ada warna kulit K-pop kalau kita bahaya je seorang lah K-pop. Ini Bangladesh Yeah. pop. Yeah, so I memang belajar. The beauty of it, I belajar jiwa mereka. Sebab masa zaman saya dulu, kita takut dengan mak ayah kita kan. Kita follow the rule. Mak kata A, mak kata B, mak kata C. Walaupun menangis-nangis, tantrum ikut juga. Ya. Kan? Generasi kan Generasi sekarang, No. no way. Based on my experience dengan my students plus my kids, my own kids, of course karakter yang berbeza. And then saya belajar NLP dan juga saya belajar critical thinking sebab bila NLP tu ada satu sikit my mistake lah, mungkin pemahaman I lain, okay, I dapat lain. I dah cenderung nak buat labeling dekat my kids or my students. Labeling means saya cakap banyak lah. Okay. Kita orang nanti dah muak, nanti kita berhentikan you. Okay. Labeling maksudnya kan kita ada yang pasal apa ni jenis yang auditory lah, visual lah, something like that. So masa saya tengah spark belajar NLP sampai ke coach level, I memang ada I macam okay, you this, I terus cakap you this. You this, this one this. Terus labeling. So sampailah saya pergi belajar critical thinking, baru saya faham, I'm do a lot of mistakes, a lot sangat. Tu saya repair balik lah. Dan sebab ada itu pun saya pergi sebab my son kata, I don't think so, that's me. Something like that. Okay. So bila dia argue bila dia argue kan, I said I learned this. Okay, I know that you do something. No, I don't think so. I'm that. You are wrong. Basically, these are very open to kritikan anak-anak. Even my teaching my apakah, I will ask them, how is it? Okay, kadang-kadang akan cakap straightforward je. Yeah, very old fashioned. I accept it. Okay, saya memang belajar banyak dengan anak-anak. Sangat banyak saya belajar dengan anak-anak saya. Sebenarnya. Alright, thank you. Welcome. The level. Tu lah tu. Dah baik cakap dah. Saya tunggu nak ambil nota pula. Saya nak ambil nota pula ni. Alright, thank you Anis. Thank you very much. Alright, see, tuan-tuan, no labeling the kids, especially remaja, because they can respond. They'll say, hey, that's not me. Yeah, you're slow lah. Hello. They will respond back to you. Yeah, and kita akan masuk dalam satu argument yang tak ada penghujung. Yeah. The worst thing is they will bring their fight outside. Fight outside tu maksudnya mungkin dia tak lawan kita di rumah tu, tetapi dia cari geng kat luar. So dia boleh cari geng kat luar, especially now where you are on Zoom and you're on gaming and stuff like that. Dia senang cari geng. Dia sangat-sangat senang cari geng. So we don't want to fight with our teens at home. So one of the things is Anis yang cadangkan di sini adalah stop labeling lah, find out, learn, labeling adalah sesuatu yang kita menyimpulkan bahawasanya anak kita macam ni, full stop. No. Just learn, interesting, find out more. Thank you Anis, thank you very much. Right, baik teman-teman, kongsikan permasalahan atau soalan anda di sini supaya ramai pun apa sini nak respon. Is that pada saat ni semua orang alhamdulillah tidak ada permasalahan. So come on. Ya saya. Okay, Kak Ji nak kongsi sikit lah ya. Yeah. Sila. Anak Kak Ji, the first one, she's currently 15. The second one is 13. So memang mereka di awal remaja lah. Masa kita nampak sangat masalah timbul masa PKP. Okay. Sebab mungkin dia jemur 24 jam tengok muka mak dia. Tengok muka bapak dia, semua orang confined in this small space saja kan. So masing-masing dah mula macam-macam perangai lah.
kan, dah mula nak tunjuk perangai. Sampai satu masa kita distant. Okay. Masing-masing ada masing-masing punya gadget dan kita distant. So Kak Jit pun fikir macam mana sebenarnya nak bantu. Alhamdulillah, kita memang doa Allah ya barik, Allah aturkanlah hidup kita dan Allah aturkan hidup Kak Jit. Kak Jit terpaksa bersara dari dunia tadika atas sebab kesihatan. So ada dunia lain pula yang Kak Jit, Allah suruh Kak Jit masuk. Dan sekarang Kak Jit juga adalah penasihat mahkamah, lantikan dari JKM kan. So bila Kak Jit berada di mahkamah, Kak Jit witness banyak sangat kes, of course yang di dalam mahkamah tu bila kes juvenile memang remaja belaka. Okay. Dari dadah, rogol, sampai senjata api pun ada. Don't be surprised, okay? So bila kita kat situ, kita dapat banyak sangat input lah. So dan berpeluang juga untuk kenal dengan mereka-mereka daripada berbagai bidang lah kan. So apa yang Kak Jit dapat? Nombor satu sekali dengan anak remaja ni kita tak boleh keras. Tak boleh keras. Tak boleh kita nak macam cakap macam kalau dulu kan kita boleh cakap okey sekarang kan. Okay, mama kata kemas buku. Okey, sekarang. Okey, benda tu adalah satu kepantangan pada mereka. Satu kepantangan bila kita macam dia seolah-olah rasa kita terlalu dengan perkataan itu. Kadang-kadang kita punya niat, kita bukannya nak rigid sangat dengan mereka, no. Tapi mereka kita ni dah being too rigid kan. Tak bagi mereka ruang. Lepas tu satu hari tu Kak Jit dah start nampak anak Kak Jit yang sulung dia dah start ada signs of depression. Okay. Kak Jit tak buat dust test macam suruh dia orang buat. Okay, you buat dust test ni, mama mahu tengok. No. Okay. Nanti kalau Kak Jit buat dust test itu dia akan kata Kak Jit nak diagnose dia kan. Okay. So Kak Jit sikit-sikit dia tahu apa mak dia buat kan. Ya. Dia tahu sangat apa mak dia buat. Dia tahu sangat. Sampai yang sulung tu dia sangat inspired. Dia ADHD kan. Dan dia selalu dapat jumpa psikiatris apa semua, jumpa psikologis dan terapi. Jadi dia sangat inspired sampai dia pun nak jadi psikiatris. Memang fakta dia memang dah cakap. So jadi secara diam-diam nota-nota psikologi Kak Jit dia duduk coding. Balik pada isu tadi tu Kak Jit, anak tu dah mula tunjuk tanda-tanda depression. So what did you do? Okay, so apa yang Kak Jit buat? Kak Jit tanya dengan dia, okay, awak ada nak berbincang tak dengan mama? Dia kata no. Okay, bila dia kata no, Kak Jit kena hormat. Sebab Kak Jit dah pegang satu, sekarang dengan anak remaja, tak boleh keras. Alright. Okay, lepas tu bila dia kata no, Kak Jit kata okay, kita kena dapat professional help, kita go to Permai. Okay. So bila kita pergi Permai, itu lagi satu pada Kak Jit blessing lah, the whole process itu kan. Bila pergi Permai, kita jumpa dengan doktor keep on asking me about her ADHD. Initially I was like, hey, what is that? What does that has to do with my daughter's ADHD? Itu dia dah discharge pun. Terapi pun dengan OT pun dia dah discharge. Lepas tu baru doktor explain sebenarnya bagi kanak-kanak, bagi mereka yang ADHD ni, bila mereka masuk adolescence age, usia remaja ni, mereka akan datang dengan package anxiety. Oh, I see. Itu memang biasa di kalangan mereka yang ada ADHD. Jadi mereka masa ni sebab orang yang ADHD dia very impulsive. Dia suka, dia macam dia sangat visual. So dia tengok, dia terus buat conclusion. So kadang-kadang kita cuma cakap sekali dia tak dengar. Kan? So kita cakap sekali dia tak dengar, kita cakaplah kali kedua kita naikkan sikit nada kita supaya dia dengar. Tapi pada dia itu kita sudah marah dan dia terus buat conclusion. Bila dia dah buat conclusion dia terus shut dia punya mind semua. Dari kita. So apa
yang Kak Jit nampak dalam proses ni, Kak Jit relatekan dengan pengalaman apa yang Kak Jit nampak dekat mahkamah juga. Right. Kita kena nampakkan yang kita ni bukan superior dari mereka. Okay. Macam yang tadi Miss kata, dia BFF anak dia kan. Best So, friend. dengan anak kita of course at certain level kita kena tunjuk kita punya yang kita adalah parent, somehow kita superior. Betul. Tapi dalam banyak situation kita kena tunjukkan sebenarnya konon-konon macam kita peers dengan mereka. Apa yang Kak Jit buat bila macam contohnya ya, kita memang bagi notis awal lah. Okay, kita kena katalah Kak Jit kata pukul 3 every day kita kena kumpul kat bawah. Tak boleh lagi dah. Nak belajar, nak buat homework, belajar boleh sendiri-sendiri Kak Jit kata. Right. Tapi buat homework, kita kumpul ramai-ramai kat bawah, dekat ruang tamu. So, you choose. You nak macam mana? You nak buka aircon, you nak apa, you choose. Tapi as long as kita together. So, kita start dengan macam mana tau. Dia ada tugasan co-curriculum. So, cakap tugasan tu adik dapat yang sama dan kakak pun dapat yang sama. Soalan kena jawab. So, kata why not? Kita buat sama-sama. Mula-mula dia memang detest sangat tau. Dia tak agree. So, tapi lepas tu kita slowly bila nombor satu kita kena bagi dia notice lah. Notice awal untuk dia bersedia dan bila sampai masanya kita tak boleh cakap dah pukul 3 turun bawah. Tak boleh juga. Kita kena cakap pukul 3. Kata doktor kalau dengan mereka ni memang ayatnya limitnya maksimum 5. Lagi dia dewasa kita kena lagi ringkaskan sebab dia akan so bila dia tak nak buat masa tu kita kena tunjukkan Kak Jit dah nampak lah ini Kak Jit lah terpaksa buat lah kan. Macam alah boleh lah macam kita pula gedik-gedik kadang-kadang macam tu kan. Gedik-gedik pujuk. Terpaksa lah mak pun jadi gedik-gedik sikit kan. Tapi bila kita buat macam tu diorang macam diorang boleh terima tau. Yang kita ni perception mereka we are not being too hard on them. Right. Okay. Tapi kita bila dia nampak dia lebih casual dan benda tu work lah for us lah. Dan alhamdulillah sekarang memang walaupun tak payah diingatkan, rutinnya kita dah establish, kita follow. Memang pukul 3 mereka sendiri akan turun. Mereka terus akan cakap hari ni saya nak buat ini dengan saya nak duduk di sini gini. Okey tak apa. Tapi alhamdulillah kita dah boleh lah. Kita dah start balik. Kita dah dapat balik kita punya family yang at one point kita rasa kita dah hilang anak kita dah kan. Tapi sekarang alhamdulillah kita dah dapat balik. Kita dah joke balik, main sama-sama. So diorang paling suka bila Kak Jit balik dari mahkamah nanti Kak Jit bawa cerita macam-macam. So itu yang kita nak lah. Kita kena ada masa sama. Alright. Kak Jit, just nak explore this some more ya. Bila Kak Jit jadi best friend kepada anak tu, does the father play the same role? Dia kena ada macam satu orang tu yang best friend, satu orang dia kena firm sikit. Still be the parent. So jadi bila benda yang nak enforce kan, nak enforce kita suruh ayah dia buat. So jadi walaupun sebab macam Kak Cik ni kan macam ni lah paper kan. Ayah dia memang tak berapa banyak cakap. Tapi ayah dia kata okey, ini adalah benda-benda gini yang kita nak kena enforce. Reason why we are enforcing this, gini. So dia akan bagi as a statement. Right. Macam Kak Jit ni kan macam Kak T juga jenis suara nyaring kan. Kadang-kadang kita cakap nanti orang mistake kita, orang ingat kita marah ke apa kan. Kita kena suara tenang bapaknya tu lah. Alright, thank you very much Kak Jit. Very good. Isu remaja dengan depresi adalah satu isu yang meningkat sekarang. Thank you for the insight Kak Jit. Thank you very much. Role of the dad, that's also an eye opener di situ. Dad does play the role. That's the point. Yes. It's not the mom saja, the mom yang uruskan, the mother yang become the best friend, and where is the dad? So the dad plays a role juga. And Kak Jit has suggested that the dad
plays the role as the enforcer, the administrator, the person yang buat keputusan. Especially bila dah lah anak tu gede dan mak dia gede juga ni sekali, everybody macam semua satu geng. So the father must come in and say, hang on, do this. Yeah, alright, good. Terima kasih Kak Cik. Talk number 1, come on. We're having a lot of discussion. Kami je ni. Come get into the whole discussion. Or share your experiences atau permasalahan yang anda hadapi dengan teenagers. Right now, Kak Jay has already opened up an issue about teens and depression. Probably you are going through that same thing. Yeah. Macam mana nak get tangan? Yeah. Siapa-siapa nak kongsi? Puan Liza. Ya, Puan Liza. Hai. Saya tak ada remaja lagi. Semua anak kecil-kecil, tapi saya ada nephew yang dah remaja. Tapi ni dah cerita 2-3 tahun lepas lah. Bukan 2 tahun lepas lah, tahun lepas lah. Okay, saya maksud kat parents dia, which is my sister dengan my brother-in-law lah kan. So anak dia ni, diorang ada bergaduh kejap lah. Dia dengan anak lelaki dia. Gaduh. Dia anak lelaki dia keluar dari rumah. Tak tahu bagaimana. I dekat situ macam, wish, lari berumah, terkejut gila, okay. Lepas tu, diorang parents ni, masih dengan husband dia, masih macam, jom lah pergi cari. Lepas tu husband dia cakap, okay, bagi relax dulu. Bagi dia cool down dulu, baru kita cari. Cuma, tapi masih macam, yelah anak dia kan mesti ada dalam kabut, mana dia pergi, nak lari pergi mana lah, pergi mana kan. Tapi husband dia relax. Tapi I yang dekat belakang ni, dia lari pergi mana, gosip dengan my mom pula kan. Lepas tu dah lama tu, dah macam, dah few hours lah, dah 4 hours ke berapa hours lah. Mana husband masih cakap, okay jom kita pergi cari. Diorang pun naik kereta, drive satu taman tu diorang cari, terus pergi cari. Lepas tu diorang tahu satu pot ni yang anak dia selalu lepak kan. So diorang cari kat situ dulu, memang nampak anak dia kat situ tengah mancing, fishing, macam muka tak ada masalah, fishing macam happy je kat situ kan. Lepas tu bila dah jumpa tu, then I rasa lah diorang slow talk kat situ juga kot. So macam bincang. And then bila balik rumah, dah macam tak ada apa-apa. I tengok muka my nephew tu macam happy, macam tak ada apa-apa jadi tau. I macam nak sibuk-sibuk tanya pun macam segan lah kan, mengakibatkan isu ni kembali balik. So I pun diam je. Lepas tu dalam lama tu I tanyalah my sister, apa korang buat dekat situ kan, macam mana korang settle this problem. Then my sister cakap, I tak ada apa-apa, tu between anak lelaki dia dengan ayah dia. Cakap, kenapa you tak sibuk-sibuk? Tanya Mas Isa kan, kenapa bukan dia yang sibuk-sibuk? Dan Mas Isa cakap sebab benda tu jadi anak dia tengah marah dia. So kalau dia rasa kalau dia cakap nanti akan jadi pergaduhan balik kot. So biar orang yang lebih cool down macam husband dia yang pergi slow talk, yang cakap dengan anak dia apa yang mak dia tak suka, apa yang anak dia tak suka. So husband dia yang jadi macam orang tengah lah. So husband dia bagi tahu, okay, mak awak nak macam ni. So awak kenapa tak suka, kenapa awak tak setuju? Apa yang awak tak setuju nak supaya bila mak awak suruh buat macam ni. So, dia pun cakap macam ni. So okay. So diorang pun settle. Lepas tu dia dah settle, then husband dia pun bagi tahu kat isteri dia lah apa yang anak dia macam ni. Man so to man dia tu dah settle. Sorry? Man to man punya talk. Yes, man to man. Lepas tu dah settle macam tu je. So cakap, okay. I pun macam, wow, alright, okay. So macam tu lah, okay. Tu je, nak share tu je cerita. Thank you very much, Liza. Thank you very much, Liza. So it's not just lady and lady talk, lady and lady best friend forever. There are also times when they have to have that man to man talk. And it is wise bila ada man to man talk tu, the ladies janganlah nak sibuk nak tahu what was talked. What was disembangkan. I mean, brotherhood lah, cannot share, Yang kita sibuk nak tahu kan. Yeah, exactly. We're always curious kan. Okay. Yeah, okay, thank you. Yeah, thank you, Liza. Thank you very much.
Sebenarnya tu adalah satu cara tau sebenarnya. Apatah lagi macam dia ada problem kan yang tak boleh settle, yang kita rasa mungkin sebagai ibu ataupun kakak ke apa yang tak boleh settle, get someone yang anak tadi ni hormati, yang memang dia look up to that person. So get the help of that person to talk to the child. Sometimes it helps sebab orang tu di luar keluarga, contohnya macam pakcik dia ke, datuk ke, sepupu ke, kalau lah kita rasa macam kita dah stuck, kita tak tahu nak buat apa, kita sendiri cakap pun dia tak nak dengar, ayah ni cakap pun tak nak dengar, get someone outside the family yang boleh membantu. It's a good idea. Kak Jit, you when you found out the anak had signs of depression, you talked to your doctor, yes, and then there was this time that you sought for help, cari pertolongan daripada luar. Was it difficult to bring in a third party masuk ke dalam isu tu? Mungkin kan apa yang Kak Jit nampak lah, bila dia dah dengan kita je, dia sendiri yang perlukan orang luar. I see. So bila dia jumpa dengan sebab kes dia yang dia memang ada file ADHD dia tu kan. Jadi bila pergi, dia terus jumpa balik klinik remaja dan kanak-kanak, dia jumpa doktor child psychiatrist tu balik. Right. Dia really open up. Dia really cerita apa semua, segala isu-isu yang dia pendam sama ini, sebab kita ada session masa mula kita masuk berdua. Lepas tu dia saja masuk, lepas tu baru kita masuk balik kan sendiri tanpa dia pula. So sebab dia nak tengok apa yang kita cerita tu kontradik tak? Right. Kan? Jadi bila masuk, bila Kak Jit masuk balik, bila doktor cerita, suruh Kak Jit cerita, doktor cakap you punya cerita memang tak kontradik langsung. Yes. You are telling the same story, tapi you have different perception. I see. You punya perception as a mother, and dia as a growing up teenager. Kat situlah konfliknya yang ada. So sebab tu sekarang ni kita cuba ubah sikit lah kan. Kita pun belajar dari mereka kan. Yeah. Very good. Thank you very much, Kak Jit. Rizal, this, Yes. tadi dia sahabat sharing, tapi sekarang dia nak tanya, sebab nak tanya dengan yang dalam grup ni kalau ada senario dia macam sebab Nis anak 2 orang je, yang betul-betul dengan Nis lah maksudnya 2 orang lah. Macam Nis ni, Nis rasa macam it's very challenging untuk tak buat comparison and letakkan dewang. Contoh maybe one kid ni lebih kat sini, one kid ni lebih kat sini. 2 orang tu bagi Nis manageable lah. Nis tak tanya experience orang yang kat sini yang ada lebih daripada 2, mungkin 5 kan. Macam mana you all manage kepelbagaian kebolehan anak masing-masing, sebab kadang-kadang among them ni pun dia ada rasa envy kan. Right. Contoh kan, so Nis nak belajar tu hari ni, kalau dapatlah daripada grup ni, macam mana kalau ada yang adik-adik ramai, nak yakinkan anak-anak ni, you are good at here, you good at here, mommy still love you, dan macam tu. Right, tuan-tuan perempuan dah dengar apa yang Anis kemukakan. For those of you, terutama yang lebih daripada 2 orang anak, how do you manage anak-anak ni? Kadang-kadang dia compare with one another ya. Dia kata abang terror, adik tak terror sangat, adik terror ni, and there's this competition lah, internal competition ya Anis? Yes, internal competition. Yes. Yang lebih daripada 2 lah, yang lebih daripada 2. Yeah. So Anis ada 2 orang anak, 2 orang teenager, so that's still manageable. How do you manage that's the bearable lah. Bearable. So yang lebih daripada 2 orang anak ni, how do you manage bila they start comparing one another? Sometimes dia bukan macam kes macam saya kata tu, yang kata abang boleh ni tak. Sometimes dia rasa dia lagi bagus dalam family, dia bagus. Ada juga situasi macam tu kan. Okay. Alright. Ada ke? Saya nak belajar ni. Alright, tuan-tuan, sila respon kepada Anis. How would you respond? Come on, silakan. Silakan. Masing-masing semua orang tak ramai. Soalan Rizal. Ya. Ya saya. Kak Ita. Kak Ita, yes Kak Ita. Ya, Kak Ita. Ya, sorry.
tak buka muka, tak apa sihat, but I Okay. actually I just love this topic kan, because Kak Ita memang ada anak remaja kan. Jadi bila Kak Ita berdiam diri rasa macam macam tak selesa tak jawab, you know. Anyway, just bear with me. Anak bongsu Kak Ita ni sekarang form 5 tengah SPM. Sama. So ya, masa ayah dia meninggal dia umur 10 tahun. So from there begin my struggle lah. Jadi dia anak bongsu sekolah agama full day, you know. So semasa dia form 1, masuk form 1, so masa tu sakit, so the sister yang daftarkan sekolah. So she was put to a school yang co-ed school yang bercampur aliran. Aliran biasa dan aliran agama. You see? So dia masuk ke aliran agama, yang mana kawan-kawan yang lain masuk aliran biasa. So this segregation of agama stream and biasa ni menyebabkan dia tidak happy. Because yang agama tu balik petang, yang biasa tu balik pukul 1, and then kena pakai tudung labur, kena pakai baju labur, you know, those kind of things. And the friends are enjoying part of things that dia suka, tapi dia tak suka. And then dia tak suka cikgu bahasa Arab dia. So I don't know what to do. Kata Umi, saya nak keluar sekolah. So I went to jabatan untuk sekolah-sekolah. Kata kalau nak keluar sekolah, kena cari sekolah yang sama. Unless lepas semester dapat result, and then kalau nak masuk sekolah tu balik, kena dapat result yang bagus, because that's good school. So masuk tahun 2, tahun 3, so she struggle sebab cikgu bahasa Arab dia label. Okay, so dia tak suka, and then dia suka game, dia suka fotografi, dia tak boleh because aliran agama. So I found, I jadi AJK PIUG, I lawan. I kata my daughter nak main hoki. So alhamdulillah budak aliran agama boleh jadi wakil sekolah. So kita fight for our children ya. Tak mesti masuk apa aktiviti puteri Islam lah, benda macam tu je. Dia nak jadi fotografer. So I said, my daughter, I dah beli foto apa ni, kamera untuk dia suka. So pertama adalah kita kena ambil hak anak kita. But worst thing adalah form 3, every year dia kata Umi nak tukar sekolah. So habis form 3, alhamdulillah result dia bagus. So you kalau kena perasan tau, masa result cikgu-cikgu sekolah dia ada psychometric test. Okay. Related to siapa? Anis ke siapa nama yang tanya tu? Psychometric test, so you can see anak punya kelebihan. Kak Ita, Anis punya isu ialah she was asking is how do you manage anak-anak yang especially remaja ni when they start to say I'm better than everybody else. Ada kaitan because anak Kak Ita yang kembar seorang very interpersonal, sekarang very intrapersonal. So let me finish with Hayan first. Jadi bila kita tahu dia punya kelebihan, kita kena dorong ke arah itu. Asalkan yang dia nak buat tu dia suka, just go for it, kan? So akhir pendek cerita, masa form 4 Kak Ita keluarkan daripada sekolah itu dan masuk sekolah puteri, it's a girls school lah. And you know what, on the first day she was so happy because that was her birthday. And the friends yang baru kenal tu wish her birthday. So she started enjoying the culture of that school. Ada Chinese, ada Indian. Yang di sekolah agama tak dapat. Okay. So the point is that just make sure you bawa anak kepada apa interest dia. And at times, dia sekolah daripada dia 1 sampai sekolah menengah, full day. Bila anak saya tak nak pergi sekolah, okay. Umi nak cuti? Okay. Maknanya jangan paksa anak tu pergi sekolah sebab kadang-kadang dia ada masa dia letih, you know, that kind of thing. Dia tak nak tuition, okay, because we know the children. So about comparing, anak saya yang sekarang dah kerja seorang, dua-dua dah habis college lah. So seorang very interpersonal. Bila form 5, I took her jumpa dengan Intan Kamaria. Apa nama Intan? Dia UPM punya lecturer. Counselor kat UPM. Yeah. So tengok career path test. Jadi bila Intan tengok, okay, Intan advice dia buat ambil ni, dan seorang lagi ambil ni. So you know what, kembar satu perut, 15 minit beza umur, seorang very interpersonal ambil international relation. Okay. Dia sekolah debater, pengawas sekolah. Yang seorang lagi tu very intrapersonal, very pendiam dan sebagainya, ambil
UiTM Fine Art. Bayangkan dua keadaan yang beza. So sama ada you ada 2 anak, 3 anak, you don't compare because they ada interest dan dia punya kelebihan masing. And both of them enjoy your life. Now yang seorang tu kat London, dah kerja pula kat London. Yang seorang tu ambil Fine Art di Master in UiTM. Orang tanya, anak awak result bagus, sekarang masuk UiTM. So what? Saya kata, UiTM is a good college kan. Kenapa tak pergi overseas? We survey, kita buat research. UiTM dia punya Fine Art very good. So meaning to say, dengan izin Kak Ita, if the anak starts to compare, what would you do? Dari no, apa tak compare? Kita kena mulakan. Bila anak saya balik college, yang asrama yang kembar tu, yang seorang ni suka cakap tu ni. So yang seorang ni pendiam. Sampai ke dalam bilik pun kita tak perasan dia kat bilik. So maknanya kita cari kelebihan anak itu. Cari. So kita trigger apa kelebihan anak itu. Jangan kata abang boleh ni, you tak boleh ni. Dalam each child is unique kan. So keunikan tu kita kembangkan. Dia nak tu kita cubalah sedaya upaya kita kan. Jadi again anak kita ni at that critical age, ya Allah, Kak Ita memang sangat-sangat a bit terpaksa menjaga seperti menjaga apa? Telur di hujung tanduk. Macam mana? Apa peribahasa tu? Dia punya fragile, kalau terempas, salah sebut, salah cakap, oh memang bahaya. Lagi-lagi dia tak ada ayah. So again kita kena really macam be the best friend. Oh, that I make sure I send her to school, pick up from school. And the best moment ada dalam kereta. The best moment dalam where kereta. everybody talks together. It's either dalam kereta atau contohnya waktu makan sama-sama. Ya, betul, Kak Ita? masa makan. Anak sekarang ya Allah, dia lebih tahu daripada kita. Apa dia nak makan, dia cari sendiri. You know, that kind of thing. Sometimes kita pun susah ada that food good ke halal ke kan. Tapi kita kena macam layan, tapi ada momen-momen penting kita boleh bisikkan kat dia. Macam itulah. Okay? So, thank you Kak Ita. Thank you very much. Thank you Kak Ita. Tuan-tuan yang lain boleh bantu si Anis di sini. Anis yang sekarang namanya dekat situ Sir Faris. Sorry, anak punya PC. Dia pakai saya punya. Maybe Anis boleh jumpa Rizal. Maybe Anis boleh jumpa cikgu sekolah. Okay. Yang peliknya cikgu sekolah ada ilmu ini, but they never tell the parents. Well, it's not Kak Ita, Nis dah settle dah. Anak seorang nombor 22, seorang 17. Nis bertanya pasal siapa-siapa yang ada anak yang lebih macam Nis. Anak dua dah settle lah, nak masuk dalam kerja dah semua, alhamdulillah. Nis nak tahu pengalaman yang ada anak 3, anak 4, anak 5. Macam mana dia orang jaga kan? Tu Nis nak belajar kat situ lah sebab I don't have the experience. Anak Nis hanya 2 orang. And then one more thing, be involved in the school. Involved in the school. Sebab macam Kak Ita, mana anak sekolah situ tak jadi educator. Saya memang PIBG kat sekolah pun. Okay. Right, thank you Kak Ita. Baik, tuan-tuan yang lain. Anybody like share pengalaman macam mana uruskan anak remaja yang ramai? Yeah. Ramai yang anak yang kecil-kecil ni, Anis. That's why they cannot respond to you. Faham, tak apa, it's okay. Melainkan Dina Ahmad lah. Dina Ahmad dia anak ramai remaja. Soalan Kak Anis ni sebenarnya lebih kurang sama dengan topik kita masa kita cerita pasal sibling rivalry. Siblings rivalry. Dalam topik tu ada soalan ni. Masa tu anak-anak kecil lah kiranya, maksudnya anak dalam sekolahan. Sekolah macam darjah berapa, darjah 4-5 gitulah. Dan bercampur juga ada 2-3 orang yang abang-abang, kakak-kakak dah besar. So soalan ibu tu adalah macam mana dia punya soalan ni, macam mana sebab dia orang berbeza-beza personality kan, berbeza-beza skill dan sebagainya. Jadi macam mana nak harmonikan benda tu, macam tak nak bagi ada rasa macam rivalry antara satu sama lain. Lebih kurang lah soalan yang macam tu lah. So hari tu the way yang kita orang jawab was
satu have like a family meeting lah, dan dalam family meeting tu kita acknowledge everybody punya skills. Contohnya abang boleh masak, kakak pandai menjahit, contohnya apa-apalah skill-skill yang diorang ada ni, so that everybody is aware everybody punya skill. And then those yang rasa dia tak pandai, then open up, you boleh belajar dekat kakak, you boleh belajar dekat abang buat benda-benda sekian-sekian. Itu kalau yang dia rasa dia tak pandai lah, tapi dia pandai benda lain. Tapi kalau yang dia rasa dia pandai ni, then maybe one thing yang kalau dalam usia remaja, ayah rasa mak ayah boleh cakap, kata bagi dia adults punya view. Contohnya macam okay, you dah know something, okay, bayangkan kita punya mind ni can absorb more than that, you can learn more about it. So whatever yang you have sekarang ni, you could adapt lagi, tambah lagi, so go and belajar lagi. It's like you already, you imagine you already know more, so imagine you tahu lebih lagi daripada tu, more and more daripada tu. So this thing can be learned. This thing you boleh belajar juga daripada orang lain yang ada skills yang mungkin sama dengan you. Maybe dia tahu benda yang you tak tahu. So it's like you shift the ni tau, the perspective macam tu. Daripada dia rasa macam tu, aku dah pandai, aku tak payah belajar dah. Tapi sebenarnya benda tu ada opportunity lagi sebenarnya, boleh tambah lagi. Contoh. There was also the suggestion that siapa yang pandai ajar adik. Adik yang pandai yang ni ajar abang. Itulah Rizal, Nis tak tahu sangat. Ada tak yang apply benda tu yang betul-betul jadi harmonize lah, sebab macam ni sekarang ada orang ni, okey lagi lah kan. Langgar-langgar apa situ juga kan. Yang ramai ni kan. Macam mana lah agaknya dia harmonize kan. Teringin nak tahu benda tu. Dia harmonize kan benda tu. Adik-beradik Kak Jit 3 orang tangis. Kak Yati buka macam Nis adik-beradik, itulah Kak Jit. Macam Nis adik-beradik 4 lelaki, ni seorang perempuan. So I jadi orang tengah yang menyatukan abang-abang. Okey. Tapi nak tengok adik-beradik yang ni kan. Contoh macam Nis, kalau anak 2 orang ni simple je. Dia akan bagi tahu, okay, kalau if I'm not around you can take care of adik. Adik if I'm not around you take care of abang. Macam tu je, 2 kan. Macam tapi Kak Jit dibesarkan oleh atuk. Dan pakcik makcik Kak Jit, semuanya adik-beradik mak Kak Jit tu adalah 12 orang. So masa Kak Jit membesar tu, yang ada dekat dalam keluarga tu dah lebih kurang 7 ke 8 orang lah. Dan Kak Jit ada pun pakcik, 3 orang pakcik yang even younger than me. So apa yang Kak Jit nampak lah, ini apa yang berlaku pada keluarga Kak Jit sendiri. Kak Jit panggil arwah nenek dengan arwah atuk tu mak dengan abah. Mak dengan abah dia punya style simple je. So dia akan cakap, contohnya macam yang seorang ni pergi asrama kan, dia balik, okay, dia akan announce dulu kat ramai-ramai, Anjang akan balik dari asrama, dia kata, okay, Anjang suka lauk ini, jadi suka tak suka korang semua kena makan lauk ini. Dia terus announce. Jadi kita macam kita terus tahu tak, okay. So nanti dia akan cakap, korang, nanti dia akan cakap, jangan pula, dia terus warning. Kalau arwah mak dia terus warning, jangan pula cakap mak ni lebihkan Anjang tau, sebab nanti kalau korang pergi asrama, mak buat yang sama. Dia terus cakap tau. Educate lah. Dalam pakcik makcik Kak Jit tu, apa yang Kak Jit nampak, ada tu yang memang sangat dari segi akademiknya sangat cemerlang, apa semua kan. Ada tu yang kurang. So, bila yang kurang ni, arwah mak, dia tak pernah mention langsung pasal akademik depan yang kurang ni. Tapi, dia apa yang Kak Jit belajar teknik Nabi, apa yang arwah mak buat, bila depan orang ni, katalah depan yang, bila contohnya Pak Hitam Kak Jit tu, dia kurang dari segi akademik, tapi Anjang Kak Jit tu memang sangat cemerlang. So, nanti ada Anjang, ada Pak Hitam, mak akan cari jalan untuk puji Pak Hitam, apa yang dia boleh buat. Contohnya Anwar kan buat teh tarik memang sedap, benda macam tu. Dia akan cari apa yang dia boleh puji depan ramai-ramai. Itu apa yang Rasulullah kita buat. Kan? Dia akan puji depan ramai-ramai apa yang orang ni boleh buat. Itulah
Kalau kata macam pernah lah juga ada macam cakap, yelah kadang-kadang kan kita kan bila dah dalam adik-beradik ramai ni kan, konon-konon adik-beradik Kak Ajit tu kan, adik-beradik ramai ni kan kita akan cakap, yelah mentang-mentang dia tu gitu, mak gitulah, adik kan macam gitu kan. Tapi nanti mak akan cakap, tapi dia tu tak boleh buat apa yang kau buat gini. Dia cakap tau. So kita cakap, balik ya. Itu macam mana arwah mak Kak Ajit buat lah. Menjadi Kak Ajit, alhamdulillah. Nice. Thank you for sharing. Terima kasih Ajit. Saya dok tengok Kak Yati Kaizak ni. Dia dok buka mikrofonnya. Okay. Silakan. Ni orang ada experience. Ramai anak-anak. Silakan Kak. Okay, Dah habis tu Kak Ti. Betul ayah, betul. Apa ni, Kak Yati ada 7 orang. So sebenarnya dalam mula-mula tu memang havoc lah kan, sebab masing-masing nak tunjuk hello I'm terror tau, you terror ke ni kan. Itu dia akan mula start benda-benda macam tu lah kan. But at the end of the day sebenarnya bila yang macam tu, apa yang Kak Yati selalu buat, I puji semua, you boleh buat ni bagus, why don't you gunakan kekuatan you untuk bantu adik you. So you bantu yang ni. So because at the end of the day, konsep of family concept kita ni adalah untuk semua kena berjaya. You don't want to see your brother kan duduk belakang. So you kena buat semua sama-sama. So sampai satu tahap, I remember that satu story terlampau close-nya mereka ni masuk kelas taekwondo. So kakak dia memang kena bully, bukanlah kena bully, masa tu sparring punya ni. So yang dia punya partner tu lelaki, jadi budak lelaki tu terlebih tendangan terlebih, jadi jari kakak dia tu bengkok sikit lah. So adik-adik ni tak puas hati pergi jumpa tu, apa masalah kau ni sebenarnya. So daripada situ I nampak actually. So mereka ni sangat menghargai satu sama lain dan mereka sangat protect macam tu. Sebab dah jadi Kak Yati selalu pesan dekat diorang, apabila Kak Yati tak ada, you all 7 orang, forevernya 7 orang. So you tak boleh ni. Jadi kalau you tak tahu nak menghargai satu sama lain, dan susah. Sedangkan kalau satu hari nanti kalau yang sulung ni you dalam kedudukan yang memang ada duit, you have to help mana yang susah. So konsep tu memang Kak Yati dah terapkan masa daripada kecil lagi. Kalau makan tu sikit, semini semua dapat. Macam tu. Kalau dulu dia orang selalu cakap, "Ma, tahun ni kita orang baju raya sama ke?" Sama. Konsep kita sama raya. So bila dia tanya sikit, kenapa mak kita orang kena pakai? Kenapa kita orang kena pakai baju sama? In case hilang, I tahu. I dah Kak Yati nak tanya, ni anak 2 orang pun nak ajak Boria pun. Ya Allah, pening dia remaja. Masing-masing nak ikut girlfriend kan? Nak match dengan girlfriend. Ni 7, seriously boleh? Boleh ni, boleh. Allah, tapi biasa. ada ketikanya you kena bagi reason why, kenapa benda tu. I selalu punya reason ni, I takut nanti kalau kat tempat ramai, I tak boleh nak cari you. You akan ada nampak depan mata I. Kak Yati. Bina cakap sini dekat anak-anak. Kenapa kalau dia pun tanya orang, siapa nak pakai baju sama ni? Supaya kalau kita pergi raya rumah orang, aku tak payahlah abang hampa ni apa anak-anak aku. So semua orang tahu. Ya, kenal. Tagline. Tag. Kak Yati tanya lagi. Sampai bila Kak Yati, sorry kita interrupt you. Yang tadi lagi satu. 7 orang tu okay. kan, interesting sangat. Sebenarnya tak ada kan. So ada tak antara dewang tu yang ada favorism? Kakak nak match dengan adik yang nombor 3 ataupun dia kamcing dengan nombor 3 je. Dia ada puak antara adik-beradik. ada. Itu memang tetap akan ada ni. Ada favoritism dia. Ya, favoritism dia. Ya, tapi ada favoritism dia tu, for me I melihat kepada kebaikan. Tak adalah mereka macam duduk satu I macam selalu kalau Aisyah cakap I don't friend you, itu dia tak ada sampai ke tahap tu. Ceritanya kalau macam sekarang ni kan bila dia orang dah
Kak Eti dah 2 orang dah kahwin kan, yang lain-lain pun dah ni kan. So maknanya Kak Eti melihat favoritism tu kalau macam okay, kalau I belikan hadiah hari jadi, oh you punya macam lebihlah sikit, macam tu lah. Dia daripada aspek yang tu lah. Tapi daripada aspek yang keakraban tu, Kak Eti nampak yang itulah. Sebab Kak Eti punya konsep kena buat daripada kecil. Kalau daripada awal kita tak buat, dan bila dah besar dia sangat susah kita nak bentuk. Dan Kak Eti selalu fikir, mak bapak you all siapa? Nur Hayati binti Karno dan Kamaruzaman bin Mak Ali. Ni mak korang, ni bapak korang. So inilah anak kita 7 orang. So mana pergi pun inilah mak bapak korang. So luar dalam still sama. So maknanya rules dalam rumah tu kena ada lah. Ni Kak Eti melihat benda tu lah. So everybody macam Ayah cakap tadi, family meeting is very important. For me family meeting tu very important. So bapak dia pun kena duduk sama juga. Yang itu sangat penting sebab to build up yang macam you cakap, kita nak harmonikan family kita ni, dia tak boleh datang daripada mak dia saja. So everybody kena main peranan. Itu yang I terapkan kepada anak-anak, semua orang kena contribute, semua orang mainkan peranan. That's all, Miss. Thank you very much. Thank you so much. I learned a lot. Thank you. You know, that's a big learning point that yang I've been hearing lah in my ears. You know, everybody gets involved. Yeah, if there's an issue, everybody gets involved. Everybody helps one another. Yeah, termasuk fathernya, termasuk adiknya, termasuk abangnya. So if there's an issue, I'm generalizing lah di sini. Sekiranya ada isu lah dalam that family, kalau salah seorang daripada anak tu ada masalah lah, everybody has to get involved. It's not just the mother saja, not just the dad saja, not just the parents saja, tapi adik-adiknya, abang-abangnya, kakak-kakaknya, everybody has to get involved. So mengadakan family meeting is to say, we are one family lah, kita aja. Siapa lagi nak bantu kita kalau kita tak bantu sama lain, ya? And yes, betul, benda tu kena diterapkan daripada awal. Sekiranya tak diterapkan daripada awal pun, now is the time lah. Now is the time. Terutamanya kita dah terperap kat dalam rumah ni, why not? Ya. Ikan mula dengan sesenang solat jemaah sama-sama lah, at least, at least. There's a start somewhere, yeah. Right. Honestly, Rizal, tak terfikir yang family meeting tu selalu buat business kan, so ingat meeting dengan staff ya. Well, we should get Kak Maria Mazuki lah to come in, because when it comes to family meetings, we are always remembered keluarga itu. Mereka sampai ke tahap mereka ada kan dalam company kan, Anis, kita ada suggestion box kan? Ya. Dalam Kak Maria Mazuki dengan Fahmi punya family, mereka ada syukur box. Oh, bagusnya. Whereby throughout the week, the whole family will write short notes about apa yang mereka syukuri terhadap apa yang berlaku dalam keluarga itu dalam seminggu. Lepas tu kumpulkan, letak dalam kotak, everybody plays the role. Dan mereka ni anak ramai. Maria Mazuki dengan Fahmi, mereka ni anak ramai. At the end, setiap hari Jumaat lepas baca Yasin tu, malam Jumaat baca Yasin tu, lepas tu buka kotak tu and it's read out. Dibaca keluar, apa yang disyukuri terhadap satu sama lain, apa yang berlaku sepanjang minggu tu. Masya Allah, indahnya. This is a family yang ada tema, tema mereka ialah Palestin. So bila buat satu aktiviti tu, buat bersama-sama, semua pakai Palestin punya colours lah, pergi donate lah and whatnot. They do it together. They have a mural on their wall about what is the family goal. We must get them to come in. Yalah, very nice. Maksudnya dia buat family tu macam satu organisation ya, Rizal? Yeah, exactly. That's awesome. Because they were both in corporate before. Both of them were in corporate before, and they apply that. Seriously, tak terfikir. Even daripada corporate, Rizal, dia hanya bawakan yang customer service punya value je. Tak terfikir pun macam tu. Seriously. Yeah. Very nice, very nice.
Nis, keluarga Kak Ji, kami gelar keluarga kami sebagai keluarga sepakat. So kita pun ada rutin. Rutin kami masa Kak Ji kecil-kecil dulu, rutin kami setiap Jumaat sebelum arwah abah pergi solat Jumaat, kami kena beratur. Oh ya. Beratur salam cium tangan. Very sweet sebenarnya. So sebab sampai sekarang walaupun arwah abah dan arwah mak dah lama meninggal, tapi relationship dengan pakcik makcik tu very close. Still very close. Baguslah benda macam ni. Sebab sorry macam Nis memang pun daripada broken family masa kecil, so tak merasa benda-benda macam ni. So as much as I could, I want my kids tak ada left out macam tu kan. So itulah nak belajar daripada yang lain tu macam mana so nanti cucu-cucu boleh buat kan. Alright, tuan-tuan puan, we still have time. Kita masih ada masa untuk tuan-tuan puan nak kemukakan apa-apa persoalan tentang, especially when it relates to remaja. Inilah masanya, silakan. Ada ke? Soalan terakhir tu misalnya 10. Yeah, just one more question. Kalau ada soalan nak tanya. Anis tu dia ada satu buku nak ada soalan nak tanya. Yeah, saya nak belajar. Cuman, sekiranya ada soalan nak tanya, inilah masanya. Yes. Tadi ada dua orang angkat tangan. Dina yang angkat tangan tu. Siapa? Tasha ke angkat tangan tu atau? Okay, bagi Tasha dulu. Kamara, you hang on Dina, kejap Kamara, are you asking a question? Dia nampak tangan kat sini. Tak apa ke? Okay, tak apa. Okay. Silakan Dina. Okay, bila kalau anak Dina, dia kalau isu pasal banding-banding ni kadang-kadang ada juga yang dia main macam ni kan, dia main kat kita, lepas tu dia contohlah yang Batisha nombor 3, dia main abang, apa Umi, Syah tak suka lah kat abang tu. Dia main dia main macam tu kan. Dia cuba nak cucuk-cucuk kita kan. Okay, so kita pasal apa? Abang pasal apa? Kan, cangking. Mak dia kan coach. Lepas tu, then tanya pasal apa? Abang tu gini. Okay, so tu benda yang akan selalu jadi. Kan, ni adalah kita punya challenge sebagai ibu nak make them to stay unite lah. Kan, pada masa ni sebab Dina pernah duduk dalam ada satu family dulu. Ya, Dina pernah duduk dalam tu dulu. Dia bila ibu tu handle dengan cara yang kurang sesuai menyebabkan pecah belah. Contoh bila anak ni mengadu pasal adik-beradik dia, dia mula dia macam dia nak tunjuk dia masuk sebelah orang tu kan. Jadi but then sebenarnya bukanlah, dia tak ada pula nak marah lah, ada perasaan yang tak elok dekat anak tu, tak. Dia cuma macam dia nak tunjuk kata dia support lah, macam tu kan. Nak kata dia ada benda yang tak elok dia nak buat kat anak dia, tak. Kan, but then dia tunjuk dia support. Jadi menyebabkan lama-lama dia pecah belah. Bila adik-beradik ni bergaduh, lepas tu kan nanti yang kakak tu akan kata, apa hang tahu tak hari tu kan mama kata ni pasal hang. Lepas tu cakap awak hang ingat mama tak kata kat hang. Ni lama-lama gaduh teruk. Kan, so itu macam style orang Lustak je lagu tu. Ya, dia pun orang Lustak ni. Bukan. Tapi kat Kedah ni juga kan. Jadi apa yang Dina selalu buat, Dina akan tanya, dulu Dina tak buat, but then bila law ni kan depa dah pakat-pakat besar, Dina kata kat depa macam Syah kan, dia main abang kata abang dia macam ni. So Dina akan kata daripada dia abang apa dia isu dia apa semua. Okay, so that is your issue, not his. Kan? Okay, mari kita duduk, kita sembang. So Dina akan sembang bagi dia dapat clarity apa sebenarnya isu yang buatkan dia tak suka dengan apa yang abang dia buat. So Dina takkan get involved abang dia, kecuali memang contohlah dia kata Umi rasa macam abang tak solat lah pagi tadi. Dia kata dia solat ke? Kalau benda macam tu, kalau benda pasal ialah dosa pahala, then Dina akan pergi confront the third party lah. Dina tak buat. Okey, satu lagi yang Dina buat untuk supaya
Dina dulu tak reti kan pakai bayi belas je buat nak besarkan anak ni. Dina guna satu teknik Rasulullah iaitu buatkan orang rasa penting pada saat dia ada dengan kita. Kalau tuan-tuan dan perempuan rasa macam nak berhadapan dengan anak yang suka membanding antara satu sama lain itu susah, duduk kat tempat Dina. Dina kahwin, depa ada second father. Dan second father, lepas tu Dina ada anak dengan second father. Kan? Baik, jadi yang kat situ lagi kan dia punya permainan dia memang kena politik, memang kena tinggi lah. Kan, so secara ringkasnya yang Dina amalkan adalah bila Dina duduk dengan seorang tu, Dina akan buatkan dia rasa penting. Termasuklah my husband, dengan Zul. Maksudnya bila duduk dengan Zul, Dina buatkan Zul rasa dia yang paling penting untuk Dina. Bila Dina duduk dengan Batrisha, Dina buatkan Batrisha rasa dia lah paling penting untuk Dina. Bila Dina duduk dengan Akmal, Dina buatkan dia rasa dia yang paling penting untuk Dina. So itu yang Rasulullah buat sampai ada satu hadis, seorang sahabat, tak ingat sahabat tu sebut, dia kata aku ingatkan, aku fikirkan akulah orang yang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Rupanya dengan semua orang Rasulullah buat macam tu. Okay, that's all. Thank you, Dina. Terima kasih banyak-banyak. Liza angkat tangan situ. Liza. Oh, hi. Ni bukan tak teringat dulu masa kecil-kecil, bukan kecil lah, dah besar lah, remaja, masa I remaja lah kan. So my family, my dad selalu buat family meeting. Bukan, dia ada fixed day, ada family meeting. So semua orang akan duduk satu tempat, so my dad akan cerita. Bukan cerita, akan tanya apa you buat the whole week, apa yang korang nak, macam cerita-cerita apa yang kita orang nak sampaikan lah, apalah semua. Lepas tu nanti solutionnya kat situ jugalah, hari tu jugalah, semua benda kat situ bagi settle hari tu juga. So kita orang cerita lah apa yang kita orang nak, apa yang kita orang buat, apa yang kita orang plan, semua kita cerita. Lepas tu kalau Madat approve, so boleh buat proceed lah. Kalau tak approve, then sorry lah kan, next time nak try lagi sekali. So memang ada fixed day yang kita orang duduk satu family, so kita orang bincang apa yang semua benda lah. Tapi kalau ada juga meeting tergempar, tiba-tiba Madat cakap, okay hari ni ada meeting. Masa tu memang semua orang cuak. Semua orang cuak. Sebab memang tahu ada salah seorang mesti ada buat pasal lah ni kan. Sebab tu ada meeting tergempar. Selalunya meeting tergempar tu sebab ada salah seorang buat pasal lah. Okay, itu je lah nak bagi tahu sebab meeting family meeting ni memang bagus lah kot untuk release apa yang tak puas hati, especially macam baru teringat masa teenager tu pun memang dia buat macam ni kan. So memang disarankan. Thank you, Liza. Terima kasih. Yeah, I remember we once had a family meeting on whether to get rid of the TV or not. At one point, the discussion was, we wanted to get rid of the TV, and then Umar came and said, Ayah, if we get rid of the TV, then how are you going to play your PS4? Yang menyebabkan I think twice juga lah. So we didn't get rid of the TV. Yeah, meetings are important. Yeah, Nis. Tadi lagi soalan yang tertanya. Okey, bagi yang ni untuk father nak tanya sikit. Siapa yang ada anak remaja? Bila anak remaja kan yalah kita katalah yang akhir balik tu okey. How do you manage yang anak remaja yang dah mula ada feeling, nak bercinta? How you go about it? I nak dengar kalau boleh daripada father lah. How is it? How father tak ramai? How is it lah? Saya tu silakan. Sebenarnya saya pun nak tanya soalan yang sama juga, tapi tengok semua ramai kaum ibu kan daripada kaum bapa. Sebab ni anak saya yang ni kan, tak apa ni. Nombor satu tu dia dah meningkat remaja, umur 14. Tapi dia special condition, dia ada intellectual deficit, dia punya term dia lah. Meaning dia punya mental dia macam budak yang half her age. So umur dia 14, so perangai masih macam
budak 7 tahun tapi fizikal dah remaja lah. Dah period, dah apa. So saya nak tanya macam mana kaum bapa yang kalau ada anak perempuan, how do you handle perubahan ni untuk anak perempuan yang tingkat remaja, macam nak beli pad dia. Okey lah, sekarang ni saya serahkan kat wife lah, tapi sometimes benda tu jadi depan kita kan, kita nak tegur tu jadi serba salah. Dia aware the physical changes, tapi rasa malu tu macam budak 7 tahun lah. Kadang keluar mandi dengan berkembannya depan adik laki dia tu. Nasib baik adik seorang tu tak faham kan yang nombor 2 tu. Jadi macam mana nak manage the sexuality lah. Untuk sexuality, apa batas dia, kita boleh set lah. Okay, tak boleh duduk peluk-peluk dah. Dulu kecil-kecil selalu gurau-gurau peluk kan. No, sekarang dia limit. Bila dia saya nampak benda tu, cakap boundaries kan. Kalau macam dia pegang, kalau macam adik dia peluk lebih kan, boundaries. Soleh, boundaries. So dia akan stop. Kerana dia gurau macam bergolek-golek lah tunjuk. So itulah saya bukan nak menjawab soalan tu, saya nak tanya kepada kaum bapa juga. How do you manage your teenage daughters? Dia belum masuk fasa, yelah satu kelebihan sebab dia tak ada kematangan macam budak-budak biasa kan, macam budak-budak, so dia belum ada fasa boyfriend ni kan. Tapi itulah, bila sampai tahap tu nanti macam mana nak buat. Dan sekarang ni pun risau jugalah. Kita risau sebab let's get Royal. Kaum bapa tu. Ya, kaum bapa yang ini pun tidak ada pengalaman itu. And Roya seems to have the knowledge of that. Let's get Roya to respond to that. Okay, basically, kita kata dia punya isu kat sini adalah remaja. Lepas tu nak diberitahu dan dibimbing mengenai topik-topik yang besar ni. Topik yang besar ni termasuk topik seks, topik drugs for example, kalau macam di luar negara kan, all these sensitifnya topik tau. Macam mana kita nak tackle benda tu kan. Okay, so far yang ini yang ayah buat sendirilah. Masa mula-mula nak ajak Afifi mengenai, sebab sex education ni is one topic on itself lah, yang saya rasa nanti insyaAllah kita akan buka satu topik khas untuk yang ni saja, because kalau kita nak sembang benda ni dalam forum ataupun di Malaysia sendiri pun, benda ni macam tabu sikit tau, orang tak nak sembang pasal benda ni, because it's not, bukan culture kita nak sembang benda ni secara terang-terangan, but it's actually is a need. Tambahan lagi keadaan sekarang ni kan, generasi kita dah lain. Lepas tu perkembangan teknologi menyebabkan perhubungan satu sama lain daripada orang serata dunia bercampur-campur tau. Jadi dia punya exposure tu dah lebih besar. Jadi macam kes ayah, anak baru 10 tahun dah, Afifi baru nak masuk 10 tahun. So ada perkembangan fizikal, perasaan pun dah mula macam kita dulu lah kat sekolah rendah dulu kan. Pergi sekolah macam tengok ada budak-budak yang handsome sikit ke, macam dah berkenan, ada macam crush. Ada crush gitu, yes. kan? Macam mana nak Aku pun ada handle? belajar yang tu, crush. Ada bila masih belajar benda macam ni. How come I didn't know? Aku belajar yang tu, Okay. So one thing that could help is kita break down that topic into a smaller topic. Because to call a child and then say, okay, sit down, I want to talk to you about sex education. Dia macam tak sesuai tau. Dia macam terlalu besar benda tu. So break it down kecil, maksudnya first, apa yang ayah ajar Afifi ialah, okay, sekarang ni umur you dah sekian-sekian, perasan tak apa perubahan kat body you yang ada?
Macam part mana yang dah mula matang apa semua, dan nampak ada rasa beza tak? Lepas tu bila dia kata ada okay. Now you see this is what happening. Then we go into the explanation part. So I bagi tahulah tentang biologi sikit dalam bahasa dia lah, dalam bahasa budak-budak. So this is actually what is happening. Umur-umur yang macam ni akan jadi macam ni. Lepas tu I kata kat dia, okay, after this I kata you akan kena expect benda yang macam ni. What's going to happen after this? Contohnya you akan mula datang period. Then bila datang period tu you nak buat macam mana? You know what's the first thing you do? You tell me first, atau bila you ada kat sekolah you beritahu kat cikgu, for example. Don't panic. Don't panic. So period tu macam mana contohnya? Period tu macam mana? Nanti akan keluar darah daripada kawasan bawah macam tu. Actually kita macam dia kena step by step tau. You tak boleh macam boom macam tu. Okay, sekarang you dah besar, you tak boleh buat sekian. Tak boleh. Dia macam, she's wondering because budak-budak yang baru nak masuk akhir balik kan, dia macam yang ayah perasan, dia actually trying to figure out what's happening. I rasa macam budak-budak lagi, tapi macam I'm having a physical change. So it's like, what's going on? So kat sini, kita punya role sebagai bapa masuk tau. Role kita ialah sebagai seorang pembimbing, dan kita breakdown step by step. Okay, what's happening right now and what is going to happen in the future, what to expect. Itu yang ayah bagi tahu dekat Afifi lah. And then there are a few times juga yang ayah found, because okay, I hope she's not here. Okay, kita dah tidur. Okay, so dia pernah pergi ke sekolah kebangsaan sekejap sebab dulu saya homeschool dia. Lepas tu bila tahun 2020 kan, tahun lepas bulan 1 first time lah saya hantar dia pergi sekolah. Lepas tu 3 bulan je, lepas tu dah PKP tak pergi sekolah sampai sekarang. Ni baru nak masuk sekolah balik minggu depan. Jadi in that 3 months saja, because dia dah besar, masa dah masuk 9 tahun lah kan, dah 9 tahun. And then Afifi ni dia bulan 1. Bila dia dilahirkan bulan 1, kematangan dia agak cepat sikit. And then cara pemikiran kita boleh nampak dia matang tau. So bila dah pergi sekolah tu dah mula bergaul dengan budak lelaki semua, mula macam dia tak adalah macam benda tu something yang kita merisaukan. Bagi ayah lah, sebab ayah jumpa dia punya diary semua kan. So bukanlah dia malah benda tu privacy dia, tapi kita sebagai ibu bapa rasa macam nak kena ambil tahulah pasal anak-anak ni kan. Lepas tu senyap-senyap kita baca, okay, what's going on with her. Then I start nampak macam dia tulis macam oh hari ni okay, there's this one boy inside the class, kalau I apa tu, bila I buat something, I buat arts ke apa, dia suka datang tengok. So you see the attention, dia macam mula realize the attention of that boy to her. So and then dia pula, sebab budak-budak kan, kita dedahkan dengan kadang-kadang tengok TV ke apa ke. Kat TV tu macam-macam. Even kalau contohnya kalau tengok kartun orang putih pun, dia beza tau. Kartun orang putih tak sama macam kita, macam Didi and Friends ke ataupun Upin Ipin, dia tak ada unsur-unsur tu. Tapi kalau kata-kata orang luar negara ni, by the time dia umur 9 tahun, 10 tahun, benda-benda bercinta tu adalah benda biasa. Macam you know, I like you, you like me, and then you know we walk together, first kiss and whatnot. So it's like adalah pengaruh dia kat situ sikit. So it's like macam pengaruh bukan dari persegi yang negatif, tapi pengaruh dari persegi oh okay, I dah sampai stage tu, I dah nak grow up. Okay, I start to realise there are different genders depan I, ada lelaki dan sebagainya. So dia mula develop that interest tau. Dia nak tahu apa sebenarnya perasaan tu. So what I did was kita tahu benda tu, and then after that tu yang step by step tu lah, kiranya bagi tahu dia sikit-sikit. Okay, dalam usia yang macam ni, you akan ada rasa macam ni. This is what gonna happen. Sometimes bila you mix around dengan friends apa semua, you akan ada rasa macam a bit more interest, contohnya kepada different gender, kepada budak lelaki ke apa, what not. Okay, tell them it's normal, it's okay, but at the same time, you must know you punya limit. Kita orang Islam, kita tak praktis benda-benda macam ni. Benda ni berlaku di luar negara sahaja. So dia macam ada, it's like kita acknowledge dia punya perkembangan tu. We acknowledge what's happening to them actually. And at the same time, kita educate ikut cara kita lah sebagai seorang Muslim. Apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Lepas tu sikit-sikit di rumah mulakan lah. Macam kita orang pun sekarang ni masih berusaha, dan alhamdulillah lah baru-baru ni baru settle. Nak pisahkan tempat tidur tu. Tak adalah dia orang pun tidur satu katil, tak. Tapi dah satu bilik. Kadang-kadang dua katil lah for example. Dua katil tu pun kadang-kadang sebab adik kecil lagi. So bila malam-malam tidur nak takut lah kan, datang kat kakak dia, selalu datang kat kakak dia, tidur terlantai pun tak apa, jadi nak tidur sebilik tu juga. Jadi proses nak memisahkan tempat tidur tu lah, it's quite challenging juga bagi self, but alhamdulillah dah approve. So it's like macam bit by bit, benda tu memang makan masa lama nak pisahkan tempat tidur tu, tapi alhamdulillah it's working. So kita orang pun macam tak paksa everything happens together.
you tiba-tiba you kena pisah tempat tidur, tiba-tiba you tak boleh macam apa, contohnya macam baju, of course lah kita kena ajar benda yang sopan kan, tapi maksudnya macam cut down terus. Okay, tak boleh main macam ni, tak boleh macam tu, tak boleh macam ni. Boleh, memang kita akan ajar benda tu tapi step by step. Dia dah habis satu fasa and then kita introduce. Okay, the next one bila main sekian-sekian, you kena control bab-bab ni lah. Macam contohnya macam tu lah. So, dia step by step yang kecil. And then this small talk daripada kita cakap terus pasal sex education, the big topic, pecahkan daripada segi, okay, kadang-kadang kan cakap small talk ni maksudnya kita duduk tengok TV ke, contohnya bila kita tengok pergaulan kan antara orang dalam TV tu pada masa tu, filem ke ataupun drama ke, masa tu kita sentuh sikit, macam tengok tak macam mana kakak tu bergaul dengan adik dia, dia tak ada nak pergi pegang-pegang ke apa ke, tak, sebab ada batasan dia, jadi dia jaga yang tu. Itu je. Dia tak ada macam panjang-panjang kita bagi syarahan pula, lepas tu tak boleh buat macam ni sebab kita ni dia jadi panjang, so tak boleh. Small talk at a time yang sesuai, at time yang sesuai, yang ada scene yang berlaku di depan kita. Contohnya kalau macam kita keluar pergi kedai kopi ke, pergi restoran ke apa ke, kita tengok pergaulan antara couples ataupun pergaulan antara kawan-kawan, then kita point out, okay, adik, dalam Islam kita tak boleh buat macam ni, berjumpa, you know, tak ada orang ketiga, you tak ada hubungan apa-apa, kita dalam Islam kita tak diajar macam tu. Contoh, tak tu je. Dia tak ada kata nak bersyarah pula kasi orang lama, tak. So that benda tu kan consistently masuk lah sebagai input dekat dia. Walaupun kita biar repetitif, biar benda tu repetitif, jumpa je cakap situasi-situasi macam tu lah, daripada kita cakap one whole big chunk macam tu, dia nak terima apa benda ni, baik kita bagi sikit-sikit macam tu. Takut dia panik. Yes, correct. Dia panik. Ayah, dia macam ni tau, macam saya punya case, anak sulung tak kena, anak nombor 2 kena. Dia tanya macam ni tau, itu yang saya tanya ayah-ayah ni, kalau ada ayah kat sini dia kata macam ni, contoh dia kata, okay, Bu, adik ni ada perempuan admire to me, how do I react? I dah macam, you know, nak cakap pun macam, kita perempuan kan, kita tak nak cakap, okay, if I tak react, orang kata I sombong. Kalau I react macam ni pula, macam mana nak react? So tu lah tanya pada yang father-father ni. If you cakap apa? Father cerita pengalaman Habis. Kalau cerita pengalaman habis. Dia tak boleh cakap dengan ayahnya. Ayahnya agak tak boleh terima benda-benda macam ni. Pasal ni kan, cuma dia tak, for me she's very very telus lah kan, dia cakap kan, I have this one, people admire me, and this one, how do I react? So orang tak terasa dengan I, orang tak rasa I sombong sebab dia dia sebab dia top lah dekat sekolah. So dia tak nak orang rasa tak best dengan dia, orang pulaukan dia and so on. Okay. Lelaki. Perempuan I tahu benda nak macam mana. I want to know from the father, how do you react kalau you? I'm gonna react very hypothetically, kerana I don't have the experience, but I have the experience yang ramai orang minat kat I can respond to that lah. If Umar comes to me with the same situation, so I'm going to answer you very hypothetically. I would say, okay, how do you feel about that? I would respond that way first. How do you feel about that? I feel, kalau dia kata I feel upset about it, okay, then you say, and then you say, thank you, and you just be friends. You know, just Rizal, I do ask this question. So you macam mana? I feel now, I feel nervous. I feel tak tertuhara sebab I don't know how to react. Okay, so nervous good ke nervous bad? I would still I'll go and chunk lah. Dia lebih pada anxiety sebenarnya, dia takut reaction dia lead dia kepada pelajar sombong macam itulah. Yeah, true, fine. The thing is, the same kind of feeling he has felt before in other situation. You know, so this anxiety that you're feeling right now, like how? So he might just say, oh, like, you know, jumpa guru besar for the very first time, kena marah, for example, atau to present in front of all people. I have that kind of feeling. So then it gives you an idea how to approach it. Yeah. So because for some people, that's where they start to panic, meaning they don't know how to respond.
For some people, it's because if I don't respond, orang cakap apa. If I respond, orang cakap apa. So it might be a different anxiety. So you don't want to, as Sayuti kata lah, don't want to put your experience in it. You don't want that. You know, you may say, I've had that experience before, so therefore I'm going to give you what I did. You know, I would not go there. You know, I would not go there. I would say, okay, so how do you feel about it? I feel anxiety. Okay, anxiety yang macam mana? Anxiety yang well, it's a feeling that I feel good and I don't know, I'm unsure what I want to do. Okay, what would you want to do? I don't know. Okay, bila orang anybody lah, even kanak-kanak, when they start to say I don't know, I would usually say, if you knew, what would you do? Kalau lah tahu, apa agaknya you buat? I see. This is going a bit, dabbling a bit dalam hypnosis lah, you know, because we always come from the point of view that the person who asked the question is the person who already knows the answer. Yeah. You know? So it just nak validate kan rasanya, dia nak validate. There you go. So so bila anak tu kata I don't know, then if you knew lah, what would you do? Okay. Then they say, okay, then I would write back to her. Okay, then that's where you guide. Because I see. you still want the anak to be responsible for their actions. At the same time, you want their actions to be right, to be halal, to be, you know, within your control sebenarnya, you know, because he's going there for the very first time. Okay, so that's where you start to guide. You're not giving your experience. You're not sharing your experience lagi. You're guiding him to what he wants to do, to ensure that whatever he does is halal. So you see how you went. Yeah. Yes. It starts with emotions because it comes to you with emotions, kan? So betul tu. Ask the emotion. Okay, how do you feel? I don't know how to explain it. Okay, if you could explain it in a different situation, have you felt this way in a different way? Or have you watched TV and in the TV shows that same emotion? Giving something to hold on to. Because there is mesti ada. Kita ni recognize satu emotion tu because that emotion is already within us. Kita ni recognize a certain behavior because that same behavior kita pernah buat. Yeah. So there must be something that yang dia boleh kaitkan. Then when he starts to go, okay, this is what I'm going to do. Di situlah then you start to guide. That's where your guidance starts. Yeah. Faham. Thank you so much. I thought Father ada cara special kan. Okay lah, got it. Ada dengan son dia lain. Dia I think generally anak-anak kalau bab feeling dia tak pergi dekat bapa, dia pergi dekat mak. Itu nak tanya pendapat bapa tu, kalau bapa buat apa? Bapa dia encourage lagi. Then again, Sayuti, let's not generalize. We're taking from our example of Umar. You know, Umar when dia kena bully kat sekolah, when the very first time dia pergi sekolah, in the next few weeks tu dia kena bully, ada anak tu cucuk pencil dekat tangan dia, and when he came back, we started asking that question. Okay, so how do you feel about it? And Umar said, I'm confused. Dia tak marah, dia tak sedih, dia tak stress, dia confused. And we found out dia confused kenapa? Kerana mak bapaknya cerita, pergi sekolah buat kawan, semua orang mesti best lah. Tapi ni ada pula budak pergi cocok. Confused gila kan? So we had to manage their emotion. So again, Sayuti, let's not assume that you know, anak-anak lelaki itu it's mungkin something that is culture. Anak-anak lelaki we usually suppress their emotions, you know. Lelaki tak boleh nangis depan orang, kamu ni lelaki, you know, we suppress the emotions. Yeah, it's culture that can change lah, you know. Means that is not good lah to say there, Rizal. Cakap anak lelaki tak boleh nangis, all this. It's like saying, you know, Anis, how would you feel, you know, when you hear somebody say, budak-budak perempuan kena main dengan doll lah, budak-budak perempuan kena
thinking lah. Betul. Anak-anak lelaki tak boleh nangis, you lelaki, you kena tunjuk kejantanannya. Hang on, Rohaya for one has educated me lah in that sense. The emotion has to come out, because if it doesn't, if you don't address the emotion now, it will come out somewhere else later. It may not come out with you, it may come out with somebody else, which is worse sebenarnya, because it has already gone beyond your home already. Yeah. Oh, come out dengan diri dia sendiri. Come out dengan diri. Suicide ke apa ke. That dia tu dah terlangkat lah. Lepas tu, ni saya tambah sikit macam apa tu, ya, 10:45 dah. Okay. Sorry, apa benda aku nak cakap tadi. Okay. Oh ya, okay. Bila macam tadi kan Riza kata kita guide dia kan sampai dia boleh nampak apa benda yang dia patut buat, macam mana nak buat. If lah, because there are some kids, teenagers yang memang akan siapa-siapa, I still don't know what to do. I still don't know what to do. No matter you macam mana you guide dia bergaya, at the end dia cakap, so nak buat macam mana ni? So nak buat macam mana ni? Okay. Then bila sampai stage macam tu, you could ask him, okay, if you have choices, what would it be? Okay. Lepas tu dia kata, okay, this and this and this, I still macam tak sure. Okay, we are in that stage, we are not so sure kan? Okay, sekarang ni, do you want to hear my suggestion? Tanya izin dia dulu. Tanya izin dia dulu. Because sometimes kadang-kadang dia nak dengar juga kita dia cakap apa sebenarnya. So, okay, bila dia kata, okay mom, please lah bagi, I dah tak tahu nak fikir macam mana. Okay, then you bagi, okay, look, this is my suggestion. If you like, number one, I would do this. I would do this. Bukan you kata you can do this, kata pun you buat macam ni, tak. I would do this. Number one, yes, okay. Proceed, tapi beradab, tahu batas you sebagai kawan-kawan and whatnot. Beradab lah maksudnya. Okay, secondly, kalau you tak nak, you still need to respect her as a lady, as a woman, as a girl. You kena respect dia. Maksudnya bukan kata kau tak nak, kalau buat tak tahu je. Tak boleh macam tu. Sebab ini adalah masa untuk kita educate dia dalam masa yang sama. To respect woman. Maksudnya cakap kat dia, okay, cakap dekat dia, I appreciate your feelings. I appreciate your feelings. Maksudnya dia cakap dekat girl tu, I appreciate your feelings. Macam tu. At the same time, sekarang ni, I want to focus on studies first. Contoh. Kalau dia tak nak lah. But kat situ you dah ajar dua benda lah. You respect, you kena respect kawan wanita. And number dua, you acknowledge feeling. Kita pula perempuan, kalau budak yang kita suka cakap kita macam tu kan, kita rasa nak marah kan, kita rasa macam, oh respect habis sama mak ni. Because apa? Dia acknowledge aku punya feeling. Kan, sebagai perempuan. Kita akan rasa suka statement yang macam tu. Jadi, dia punya apa orang kata, daripada rasa macam nak marah lah, mamak ni sombong lah, kau ingat kau handsome, bagus sangat, macam tu. Daripada rasa macam tu, dia rasa macam, oh dia boleh tahan, tak apa, aku tunggu. Budak macam ni susah dapat, kan, sebab respect kan. So dia beza tau. So yang bagusnya nanti, daripada anak tadi ni risau orang akan cakap apa kat dia, because of dia punya respon tu, si budak perempuan ni pula pergi cerita budak perempuan yang lain, kau tahu tak, dia tu memang special, memang hebat, dia macam mendatangkan hormat orang tau. So effect of dapat benda-benda yang tak baik yang dia takut tu, dia dapat benda yang baik sebenarnya because of that one respond. So gitu. Itu namanya handsome with brain. Handsome with brain. Beautiful with brain. Tu betul. Thank you. Tu komoditi yang rare tu. Banyak ni belajar hari ni. Alright, Anis. Tuan-tuan dan puan, we have reached 10:44 PM. Malam ni we will have gone overboard. Thank you so much. Kami doakan it has been useful for you. Yes, it is very. Manfaat tuan-tuan dan puan. We will meet again next Sunday. Ada topik baru yang come out. Please come with topik, ya. Kalau tak ada isu, buat isu, ya. Saya nak test dalam ruang yang macam ni, orang lain respon macam mana, ya. So do come with issues supaya that we can discuss more and we can make sense of our world bersama-sama, ya, tuan-tuan dan puan. Terima kasih kerana berada sama dengan kami. Terima kasih banyak. Thank you to all yang tadi respon. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Thank you so much everybody. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Kak Jin. Thank you.
Thank you for staying with us now, Thank participants. you for being with us until Stay, the number of participant to stay. Sampai sekarang, alhamdulillah. Thank you Dina, bye-bye. Aisyah. Dia pun Aisyah, bye-bye. Aisyah, bye-bye. Bye ya. Thank you Bye, Sifu. Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, thank you. Zul kirim salam. Waalaikumsalam. Hampa kat luar lagi ke? Oh, dia dah keluar dah.